الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, belajar baru kan? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk meneruskan sesi pengajian kita, insya-Allah kitab Al-Kabair lil Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Kita akan masuk kepada dosa yang kedua. Minggu lepas kita telah menerangkan, telah berbincang sama-sama berkenaan dengan asyirku billah, tentang syirik kepada Allah SWT yang merupakan dosa besar dan dosa besar yang paling utama. Okey, yang paling besar yang mana Allah SWT tidak akan ampunkan dosanya. Okey. Pada hari ini kita akan terjun ke dosa yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, iaitu berkenaan dengan qatlun nafsi, membunuh, dosa membunuh. Okey. Dosa membunuh ni semua maklumlah. Kan? Perbuatan membunuh ni semua maklum macam mana. Okey. Dari sudut takrif bahasa, kita ertikan membunuh ni adalah dengan perbuatan yang menyebabkan hilangnya roh. Okey, daripada seseorang manusia. Okey, dari sudut bahasa pun macam tu, dari sudut istilah pun macam tu juga. Okey, ini antara takrif yang istilahnya sama dengan lughahnya. Okey, iaitu apa-apa perbuatan yang menyebabkan kematian. Okey, menyebabkan hilangnya roh daripada seseorang. Sama ada ikutlah cara, nak pukul ke, nak apa ke, asalkan perbuatan tu menyebabkan kematian, maka dia dikira sebagai membunuh. Okey. Dan Allah SWT menyebut dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Surah An-Nisa ayat 93. Okey, kalau kita perhatikan kat sini, wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, muta'ammidan, dengan sengaja, fajza'uhu jahannam. Okey, kita tengok tingkat pertama, Allah kata balasan dia adalah jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah SWT murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknat dia, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Okey, dan dia menyediakan baginya azab yang pedih. Semua azab tu dah pedih dah, ditambah lagi yang kelima, Allah akan sediakan lagi azab yang pedih. Bermacam-macam lah maksudnya. Okey, daripada konteks ayat ni saja lima benda Allah bagi. Jahannam, kekal di dalam jahannam, Allah murka, Allah laknat, Allah sediakan azab yang pedih. Okey. Jadi dari satu ayat ini sahaja, okey, tanpa kita baca ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain, sudah cukup menjadi dalil bagi kita bahawasanya darah manusia ni adalah sangat-sangat mahal. Okey. Sebab tu datang Islam, antara benda yang Islam datang untuk jaga adalah darah. Betul? Okey, hifdzun nafs, dalam kalau kita belajar syariah, okey, ada perkara-perkara yang Al-Quran, yang Islam datang untuk menjaganya. Kan? Okey, antaranya adalah an-nafs, diri manusia ni, darah manusia ni. Okey. Dalam ayat yang lain Allah SWT sebut, min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a
Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Okey, disebabkan itu maka kami menentukan bagi Bani Israel bahawasanya barang siapa yang membunuh nafsan, satu jiwa, okey, bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a, tanpa buat benda lain ni, satu jiwa, okey, tak kira kerosakan-kerosakan yang lain, satu jiwa dibunuh sahaja, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang menyelamatkan, okey, ahyan nas ni bukanlah menghidupkan, kita tidak boleh menghidupkan orang yang mati. Maksudnya kita menyelamatkan. Ada orang dalam keadaan darurat, kritikal dan nak mati, kita bagi dia minum air. Okey, orang aksiden, kita nampak aksiden berlaku depan mata kita, misalkan dia dah sekarat, kita tolong buat call ambulance, ambil, bawa dia pergi ke hospital ke dan sebagainya lah. Okey, menyelamatkan nyawa, maka seakan-akan dia telah, satu nyawa ni seakan-akan dia telah menyelamatkan nyawa seluruh manusia. Okey, daripada ayat ni kita faham bahawasanya dia adalah salah satu syariat yang diturunkan kepada Bani Israel yang mana masih lagi diguna pakai sekarang di dalam agama kita. Okey, iaitu menjaga jiwa lah. Okey. Sekarang kalau kita tengok pembunuhan ni dia ada dua, muharram dan masyru'. Ada tak muharram maksudnya pembunuhan yang diharamkan, masyru' maksudnya yang disyariatkan. Ada tak yang disyariatkan? Boleh tak kita membunuh? Boleh dalam beberapa keadaan. Okey, bukan boleh kita membunuh, boleh membunuh kita tak boleh membunuh. Boleh dibenarkan pertumpahan darah atas beberapa perkara lah. Okey, yang ditetapkan dalam syariat. Okey, antaranya adalah orang yang mempertahankan dirinya. Okey, dalam bab ni memang Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dia explain, dia kata yang dikira dalam pembunuhan, yang dikira sebagai dosa besar ni adalah pembunuhan yang sengaja, yang alasan-alasan yang lain. Tapi untuk mempertahankan diri dia tak termasuk. Okey, bahkan ada hadis yang mengatakan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal dunia untuk ketika mempertahankan hartanya. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Ahlan. Okey. Man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Okey, barang siapa yang mati, dibunuh ketika mempertahankan hartanya, maka dia dikira syahid. Okey. Tetapi dalam ni disebut Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, dia explain bahawasanya orang yang dia bukan semata-mata mempertahankan diri. Okey, dia kata apa beza antara orang yang mempertahankan diri dengan yang menyerang ni adalah bila mana orang yang menyerang tadi, orang yang nak merompak ke, yang datang rumah ni, angkat tangan, maka dia pun angkat tangan. Boleh faham beza dia. Okey, katalah dia berlawan, dia mempertahankan diri dia. Okey, tetapi orang tersebut surrender, dia cabut lari ke, kita tak kejar dia. Kita tak kata aku jumpa kau besok siap. Kita tak balas dendam dan sebagainya. Balas dendam dia dah tak termasuk. Dia ketika kejadian orang tu datang, kita tengok anak isteri kita apa semua, kita pun lawan. Dia nak bunuh kita, kita pun pukul dia balik. Kebetulan dia mati. Itu tak dikira membunuh yang dalam kategori dosa besar ni lah. Okey. Antaranya lagi pembunuhan yang dibenarkan adalah pembunuhan dalam had ataupun dalam hukum hudud. Okey, dalam hukum hudud. Contohnya kepada orang yang membunuh, maka kita perlu membunuh dia. Okey, hukuman hudud bagi orang yang membunuh adalah dibunuh kembali.
ataupun orang yang murtad, okey, keluar berislam, okey, ataupun orang yang melakukan sihir. Okey, nanti kita cerita dalam bab sihir ni, dalam bab yang ketiga. Okey, itu semua had dia adalah dibunuh lah. Okey, hukum hududnya adalah dibunuh. Nanti hudud ni satu perbincangan lah yang seronok dibincang di Malaysia ni kan. Okey, tapi saya bukanlah pakar nak membincangkan hudud ni. Kalau kita nak sembang-sembang kulit boleh lah kan. Kalau nak cerita dalam-dalam, kita bagi kepada yang pakar lah. Okay. Rasulullah SAW telah bersabda, idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Okey. Apabila dua orang muslim, ni orang yang beriman dua orang muslim bertemu dengan pedang. Okey. Idza taqal muslimani bi sayfayhima, dengan pedang, maksudnya dia orang bergaduh. Okey, seorang lawan seorang. Fal qatil wal maqtul finnar. Orang yang bunuh, yang mati, dan orang yang membunuh dan yang dibunuh, dua-dua di dalam neraka. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Okey. Jadi apa kita buat? Jangan bergaduh. Betul. Okey, kita kena sentiasa cari jalan yang terbaik, bukan jalan gaduh. Kadang-kadang memang kita dizalimi, okey, tapi kalau kadang-kadang kita mengalah walaupun dalam keadaan kita dizalimi, maka dia mengelakkan mudarat yang lebih besar. Okey, tapi disebabkan kita kadang-kadang nak tunjuk kita menang juga, walaupun kita betul, akhirnya kita salah. Macam dalam kes ni lah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Okey, yang membunuh okeylah masuk neraka. Fama balul maqtul. Ni orang yang dibunuh takkan masuk neraka juga, kata sahabat. Okey, Rasulullah SAW bersabda, li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kerana dia pun sama berusaha untuk membunuh kawan dia. Kebetulan dia tak mati. Ya, kebetulan dia yang mati. Kan, tapi hakikatnya kalau berlaku sebaliknya, dia yang membunuh. Okey, jadi dua orang bergaduh, dua orang datang dengan niat bergaduh. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia punya point dia adalah niat Dia nak membunuh, usaha untuk membunuh, bawa pedang. Okey, dua-dua dalam neraka. Okey, sebab tu kalau dalam hudud untuk membunuh ni, dia dibagi kepada 3. Membunuh dengan sengaja, membunuh dengan tidak sengaja, dengan membunuh yang salah. Okey, tak sengaja tu dia ada 2. Tak sengaja yang memang dia pukul sengaja tapi tak sengaja bunuh dia, dan dia memang tak niat langsung nak bunuh, macam dia pergi menembak burung ke. Dia tak sama. Okey, sengaja faham lah kan? Sengaja faham. Yang kedua, Syibhul Amdi. Syibhul Amdi ni dia macam sengaja. Okey, dia tak sengaja tapi dia macam sengaja. Contohnya gaduh. Okey, dia tumbuk. Tumbuk ni logiknya tak matilah. Kan? Sekali mati. Dia tidak dikira sebagai amd. Dia tak dikira sebagai sengaja. Sengaja ni memang tikam pakai pisau ke, alat-alat yang membunuh lah. Okey, had dia semua tak sama. Okey, hudud dia, hukum dia tak sama. Okey, kalau amdi tu, kalau dengan sengaja memang automatik pancung lah, bunuh lah. Okey, yang lain masih lagi atas budi bicara hakim lah, atas ijtihad hakim. Okey, dia akan bayar diat tau bayar ganti rugi berapa persen, tengoklah nisbah kesalahan dan sebagainya. Okey, yang salah maksudnya tidak sengaja, yang betul-betul tak sengaja, contohnya accident kereta. Okey, ataupun tembak burung kan, memburu tembak pelanduk.
Kan? Dia ingat pelanduk, rupanya orang tu tengah bongkok. Kena, misalkan. Okey, mati. Accident misalkan. Dia memang tak ada niat membunuh, tapi kesalahan yang dia buat menyebabkan orang tu mati. Kalau di Saudi memang orang yang langgar accident ni menyebabkan kematian, dia kena bayar diat. Kena bayar ganti rugi. Saya tak ingat. Rasanya dalam satu jiwa ni nilai yang diorang anggarkan dalam 100,000 lebih kurang lah. Dia. Jadi hakim akan kajilah berapa persen kesalahan. Okey, kesalahan orang yang mati tu berapa persen, kesalahan orang yang menyebabkan tu berapa persen. Kalau kata 60%, maksudnya dia bayar 60,000. Macam itulah lebih kurang. Okey, kalau tengok kerajaan Saudi bayar masa kejadian kren jatuh di Mekah itu kan, dia bayar setiap seorang. Orang yang mati pun dia bayar sesuai dengan kematian tu. Kemudian orang yang cacat, luka, masing-masing ada dia punya bayaran lah. Okey, itu hukum Islam. Okey, bukan kerana Saudi kaya dia boleh lah buat tak. Okey, kerana Islam nak ajar kita supaya jaga benda, prevent, bawa kereta elok-elok, kan, buat kerja safety, jaga dan sebagainya lah. Kan, kalau kita tengok barat, diorang sangat particular benda ni, kita kena tahu, kena faham bahawasanya Islam lebih lagi. Kan, kalau kita tengok barat, dia concern dalam bab keselamatan, dalam bab jalan raya, dalam bab, kita kena faham Islam sebenarnya datang lebih awal dengan mesej tersebut dan lebih besar lagi. Okey, dalam ayat yang kita baca tadi, wa man ahyan nas faka'annama ahyan nas jami'a. Okey, menyelamatkan nyawa satu orang manusia seakan-akan menyelamatkan keseluruhan manusia yang ada. Okey, sampai sini ada soalan sebelum kita pindah ke dosa yang seterusnya? Yang kalau dah kena wuduk, tak akan terjadi seperti ayat yang akan itu wallahu alam. Okey, sebab bergantung juga pada dia ketika dia dijalankan hukuman tersebut. Adakah dia bertaubat, menyesal ataupun tidaklah. Okey, jelas itu bukan topik kita lah. Boleh faham. Kalau dia bertaubat, dia menyesal, dia bertaubat, dia redha dengan hukum hudud yang dijalankan di dunia. Okey, tidak syak lagi yang dia memang lebih mulia lah daripada kita, walaupun dia pernah buat kesalahan yang besar. Okey, macam kes pada zaman Rasulullah SAW, kes orang yang berzina. Kan, dia datang bertemu Rasulullah dan ingin dijalankan had. Okey, pada ketika nak dijalankan had tu ada bunyi. Yalah, orang kan tengok, biasalah manusia kan tengok, apalah. Okey, dan Rasulullah berikan teguran bahawasanya kita belum tentu lagi mulia berbanding orang yang sanggup menerima hukuman ini dengan redha. Memang dia buat salah, tapi ketika saat dia bertaubat dan dia redha menerima hukuman, tak nafi dah dia memang lagi mulia lah pada kita. Kita nak mengaku salah sikit pun tak berani. Kan, kadang-kadang nak minta maaf atas kesalahan yang memang kita dah buat pun kita berat. Okey, so itu wallahu alam. Kalau dia ikhlas, dia bertaubat, dia redha terima hukuman tersebut, insya-Allah memang dia akan bersih lah daripada dosa yang dia dah buat. Okey, ada lagi soalan lain? Dia sampai orang Islam baru, semuanya dah baru. Tak. Kita jelas kalau mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah, orang Islam yang mana menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, maka dia tidak akan kekal dia akan masuk syurga. Okey, dia akan masuk syurga selama dia ada dalam hati dia mithqala dzarrah,
kan, sebesar zarah keimanan, maka dia akan masuk syurga. Okey, masuk syurga. Tak kisahlah berapa lama dia berada di neraka, tapi dia akan masuk syurga. Nauzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah SWT daripada melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kita masuk neraka. Boleh, tak ada masalah. Kes yang kena bayar niat kan. Dia dibayar kepada yang mangsa kesalahan kepada orang dia. Tapi kalau dia bukan sudut, kalau penyimposan pun denda yang dibayar, tapi dia dibayar kepada pemerintah. Bukan dibayar kepada mangsa ni, maksudnya kes tak selesai juga sebenarnya. Ya, betul. Itulah beza keindahan Islam tu kan. Beza antara syariat manusia dan syariat Allah SWT. Macam kes baru ni, warga mana yang kena bantai tu? Pakistan, Bangladesh atau Pakistan. Ingat tak ada seorang brother ni yang pukul, konon-kononnya Bangla ni ataupun pekerja asing ni mengurat adik dia. Saya tak ingatlah detail tu. Kan, dia kacau, bukan tak rogol pun. Dia kerja, dia usha ke, dia apa ke, kan, kemudian dia pukul. Kemudian akhirnya mahkamah suruh dia bayar. Kan, bayar tu bukan kepada Bangladesh. Bangladesh tu dah sakit dah. Saya tak ingat Bangladesh ke Pakistan lah, tapi bukan kepada orang tersebut lah, dibayar kepada kerajaan. Kan, akhirnya adakah kerajaan berharap kes-kes tersebut tidak berulang? Dia dapat duit. Betul tak? Akhirnya usaha untuk menghalang benda-benda itu tidak akan berlaku secara telus. Kan? Contohlah, kita kata contoh ni, cerita pasal kerajaan ni sensitif ni. Contohnya penguatkuasa jalan raya antara Prevent dan Saman. Mana banyak dibuat? Kan? Hakikatnya Saman tu untuk prevent orang daripada melakukan kesalahan, tapi aktiviti yang menghalang, mengurangkan kesalahan lalu lintas tu lebih sedikit berbanding yang mencari kesalahan untuk Saman. Okey, wallahu alam, kita cakap atas dasar apa yang kita nampak. Kan? Okey. So kalau kesedaran tu ada, kesedaran untuk menghilangkan contohnya maksiat, menghilangkan jenayah secara telus, okey, orang mencari hukum Islam. Kan, sepatutnya macam itulah. Okey. Ada lagi? Itu Ustaz. Apakah hukuman rejam ni dia ijma' di kalangan ulama? Rejam adalah ijma'. Okey, Umar radhiyallahu anhu menukilkan ijma'. Dia ada satu qaul yang sangat famous yang dia kata dia risau rejam adalah termasuk hukuman yang tidak disebut dalam Al-Quran. Dia risau orang-orang yang selepas ni tidak menganggap itu sebagai hukuman yang syar'i daripada Allah SWT. Okay, so rejam adalah ijma'. Cuma sekarang kalau kita tengok perbahasan orang zaman sekarang, okay, perbahasan di peringkat nasional antara ustaz-ustaz yang famous ni, dia adalah adakah rejam tersebut termasuk hudud ataupun ta'zir. Rejam tu diterima, okey, bukan dia menolak rejam. Okey, cuma adakah rejam tu termasuk hudud ataupun dia sekadar ta'zir. Okey, bezanya ta'zir, kalau sekadar ta'zir maka qadi boleh pertimbangkan untuk tukar hukuman lain. Kalau hudud itu hukum dia maka kena buat. Itu beza dia lah. Kan? So ijma'nya sebenarnya kalau tanya pendapat saya memang ijma' sebagai hudud lah. Okey, tapi wallahu alam
Okey, saya memang bukan pakar lah dalam bab ni, memang kena cakap lah. Okey, perbincangan yang lebih lanjut untuk bab rajam ni memang kena tanya kepada orang yang lebih mahir lah. Okey. Adapun pelaksanaan hudud yang telah berlaku di negara-negara lain, wallahu alam. Okey, jelas di Malaysia ni antara dua. Kita memang tersepit, keadaan dia sangat susah. Okey, yang pertama kita memang beriman dengan hudud dan kita kena laksanakan hukum hudud sesusah apapun. Betul? Okey, sesusah apapun kita kena usaha untuk laksanakan. Okey, cuma persoalan dia adalah kita tidak boleh sembrono. Tahu sembrono? Buat sesuka hati sehingga hudud tu menjadi fitnah kepada Islam. Jadi banyak benda-benda yang perlu dijaga. Okey. Anehnya di Malaysia ni hudud hanya menjadi isu perbincangan sahaja. Kan? Tak tahulah nak kata macam mana. Itu isu politik. Kan? Jadi mereka bawa bincang berhenti, bincang berhenti, bincang berhenti. Kan? Tidak ada pihak pun yang menunjukkan keseriusan. Okey, dalam apa namanya? Usaha untuk menjalankan hukum Islam ni. Okey. Mungkin mula dengan jalinan sunnah kot. Buat biro hudud. Siapa tak datang kelas pancung. Kalau boleh tanya berkaitan dengan kewajipan menjalankan hudud adalah terletak di tangan pihak pemerintah muslim. Muslim dia menjalankan. Jadi sepatutnya usaha pemerintah NGO berparti adalah mendesak pihak yang memerintah untuk menjalankan hudud. Bukan mengalih pemerintahan supaya kita boleh jalankan hudud. Untuk saya kita lah, maknanya kalau segala kita nak dikembalikan supaya memudahkan pihak pemerintah menjalankan hudud, memberi sokongan sesuatu. Bukan kita menjatuhkan dia supaya kita pula tak jalankan hudud. Betul. Dia sebenarnya dia isu ijtihad. Ijtihad ni kita susah nak komen sebab ijtihad tidak boleh diingkari dengan ijtihad yang baru. Okey. Pembangkang pun kata mereka berijtihad. Okey. Dari satu sudut betul, memang kita perlu mendesak pemerintah. Kan? Tapi dari satu sudut kadang-kadang mungkin timbul persoalan seakan-akan pemerintah ni memang dah tak nak. Okey. Tapi ada persoalan seterusnya. Kalau sudah diambil alih, betul ke boleh implementkan hukum Islam tadi? Kan? Jangan benda tu jadi janji-janji saja sebelum pilihan raya kan? Dia macam tu. Realitinya kalau kita tengok Malaysia zaman sekarang ni, sesiapa pun yang memerintah, dia akan kesulitan untuk melaksanakan hudud. Kan? Kerana konteks perlembagaan Islam yang memang sudah tidak dihormati. Kan? Konteks berbilang agama yang ada di Malaysia ni. Okey, yang mana sekarang mereka semua mengatakan mereka semua enggan untuk terima yang mereka adalah agama kedua ketiga. Diorang tak cakap memang Islam nombor satu, agama rasmi. Tapi daripada action mereka tak terima agama mereka nombor 2, nombor 3. Mereka nak setara. Kan? Tak kisahlah mana parti politik yang memerintah pun, dia akan kesulitan nak bawa. Maka persatuan itu adalah persatuan umat Islam. Betul tak? Kan? Bukan persatuan parti politik. Kalau yang bersatu tu umat Islam, maka benda menjadi mudah. Umat Islam majoriti. Okey. Majoriti dalam erti kata bukan kita undi ramai-ramai, kita laksanakan hudud dan kita paksa orang kafir ikut. Tak. Itu bukan hikmah. Majoriti dalam erti kata kita umat Islam ni kena tunjukkan bahawa syariat Islam ni indah.
Kan? Sehingga yang minoriti boleh kan, majoriti kita sebagai umat Islam ni tunjukkan bahawasanya tengok dengan hidup dengan umat Islam ni, apa yang Allah tetapkan ni indah, dia macam ni sepatutnya, macam ni jual beli, apa namanya, tidak ada penipuan, jujur, ada berkat dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya lah. Barulah non muslim boleh tengok indahnya Islam. Bukan sekadar kita bersatu, jom kita undi, kita laksanakan, tak. Rebel akan sentiasa ada. Kan? Maksudnya diorang akan memberontak juga kalau selagi mereka tak terima. Kan? Kita jangan cerita lebih-lebih. Kita tengok hari Jumaat, solat Jumaat, orang berniaga masa khutbah Jumaat. Berapa ramai orang yang takut nak ikut hukum. Kan? Bukan salah peniaga sahaja. Kalau tak ada orang beli, dia berniaga tak? Kan? Berniaga sebelum solat, selepas solat tak ada masalah. Dah masuk azan kena berhenti. Kan? Orang masa tu lah dia nak makan, masa khutbah. Kan? So kita umat Islam sendiri tidak yakin dengan hukum yang Allah bagi. Kita, betul lah, kalau kita yakin, maksudnya kita tahu saya tak berniaga salat Jumaat pun saya boleh kaya. Walaupun orang nak beli, saya tolak, insya-Allah saya punya perniagaan lebih berkat. Kita umat Islam tak percaya macam tu. Macam mana kita nak bagi orang kafir percaya dengan hukum kita? Kan, dia tak nampak keindahan. Gaduh-gaduh orang Melayu. Bazar Ramadan, petak Ramadan ni pula puasa. Gaduh orang Melayu. Kan? Bukan nak kata orang kafir tak buat salah, tak. Memang kalau kita tengok orang buat salah, semua orang buat salah, tak. Tapi isunya adalah kita sepatutnya menunjukkan contoh yang baik. Kan? So, kesatuan tu adalah kesedaran umat Islam. Okay, kita bersama-sama. Okay, masa tu insya-Allah mudah. Okay, dia bukan isu pemerintah sahaja. Dia kena buat, kita duduk macam ni marahkan pemerintah. Pemerintah tak salah kalau dalam keadaan macam tu lah. Kan? So masing-masing nanti akhirnya di akhirat Allah SWT akan kira peranan masing-masing. Apa peranan individu? Allah tak tanya kita secara kolektif. Kan? Pemerintah ditanya sebagai pemerintah, apa yang dia dah usahakan. Kan? Pembangkang pun akan ditanya sesuai dia berperan sebagai pembangkang. Kita individu yang tidak terlibat pun kita ditanya Allah SWT apa peran kita. Kita duduk ni kerajaan tak boleh. Allah tanya kita nanti. Itu realitinya lah. Okey. Ada lagi? Tak, kalau ada yang nak beri pendapat ke apa, tak ada masalah. Kan, yang berbeza, kita tak syarat dalam belajar ni kita sentiasa kena sama. Okey, kita masuk kepada dosa yang ketiga, as-sihr. Okey, dosa yang ketiga yang disebutkan adalah sihir. Sihir dari segi bahasa adalah ma khufiya walatafa sababuhu. Okey, sesuatu yang tersembunyi sebabnya, kita tak tahu macam mana dia berlaku. Itu dari sudut bahasa. Okey, ada juga definisi lain dari sudut bahasa, sarfu syai' an wajhihi. Maksudnya mengubah sesuatu daripada bentuk asalnya, daripada yang sepatutnya. Maksudnya dia macam ni tapi kita nampak benda lain. Okey, itu sihir dari sudut bahasa. Okey, ulama mentafsirkan, kalau kita tengok daripada definisi yang pertama tadi, ma khufiya wa latifa sababuhu tu, benda-benda yang tersembunyi tadi. Sebab itulah ada perkataan as-sahur, sepertiga malam tu, sahur. Kan? Sebelum subuh tu. Kenapa disebutkan sahur? Antaranya ulama kata, ulama bahasa lah mengatakan kerana aktiviti yang berlaku pada masa tu orang tak tahu. Kan? Okay, dari sudut maqayisul lughah, dari sudut kita tengok
penggunaan sin, ha dan ra tu majoriti ulama dia susun masuk ni, dia cari persamaan antara semua maksud tadi, penggunaan yang ada. Maka dia kata kalimat sahara ni digunakan kepada benda-benda yang tersembunyi, benda-benda yang tak nampak sebab dia. Tanya sahur tadilah. Okey, so sihir tu asal dia. Okey, kemudian dari sudut istilah, azaim wa ruqa wa uqad ma yu'athiru fil qulubi wal abdan. Okey, tak kisah sama ada dia berbentuk azimat, okey, dalam orang Melayu panggil jimat atau tangkal. Okey, ada orang panggil jimat, orang panggil tangkal. Okey, dipegang batu ke, dalam bentuk Quran kecil ke, dalam bentuk apa ke. Wa ruqa ni jampi. Okey, uqad ni apa-apa yang digantung lah, tali ke yang diikat, gelang ke, apa-apa yang memberi kesan kepada hati dan tubuh badan. Maksudnya zahir dan batin. Okey. Boleh faham tak? Dia memberi kesan tu maksudnya kalau contoh sihir yang memisahkan antara suami isteri. Kan, dia menyerang hati, benda tak nampak. Suami tu balik tengok isteri dia tak nak. Kan, memang tengok, dan isteri tu memang tengok suami pun dia tak berminat langsung, memang okey. Tu sihir lah. Dia memberi kesan kepada zahir ataupun batin. Okay, zahir kita boleh tengok lah, ada orang sakit. Okay, sama ada dia memberi mudarat ataupun memberi manfaat. Okay, memberi mudarat maksudnya dia menyebabkan orang sakit ke, menyebabkan orang bercerai ke, okay, menyebabkan orang mati. Memberi manfaat, tak kisahlah sama ada daripada sihir dia dapat duit, kan, ataupun sihir yang menyebabkan orang suka dibuat. Saya tak tahu apa istilah yang orang Melayu guna sebenarnya, saya tak pastilah. Kan, contohnya A dia suka dengan B. Kan, dia pergi kat Tok Bomo tolong jadikan B ni suka dengan saya. Tok Bomo pun buatlah sesuatu. Nanti kau bagilah dia minum ni ke, bagi dia makan ni ke, kau tanam ni kat rumah dia ke, apa benda lah. Akhirnya dia suka. Itu semua termasuk dalam sihir. Okey. Perbincangan yang pertama adalah berkenaan mengapa sihir ni diceritakan dalam bab yang berasingan dengan syirik. Kita jelas sihir ni adalah syirik. Betul. Sedangkan Imam Az-Zahabi sebut dalam ni li'anna sahir la budda wa yakfur. Orang yang melakukan sihir ni memang dia dikira kufur, kafir terus. Okey, kerana dia mengingkari lah, dia syirik lah maksudnya. Okey, kenapa syirik di kita itu kita cerita satu bab, dah termasuk hari tu sihir, kita ada sebut juga contoh-contoh antaranya sihir. Tapi hari ni Imam Az-Zahabi sebut satu bab lagi, sihir dengan sendirinya. Ada tak siapa ada idea? Ya, itu termasuk dalam bab syirik. Sekarang ni hari tu kita dah simbang dosa besar syirik, dalamnya termasuk sihir. Betul? Sebab dia melibatkan orang lain. Sekarang ni bab ketiga, sihir pula. Kenapa tak gabung je hari tu dekat yang pertama? Kata Allah, sebab dia menyebabkan orang lain. Ada orang lain ada jawapan? Okey, sebenarnya dia dalam bab khusus dan umum. Okey, dalam bab khusus dan umum. Syirik ni umum, dalamnya termasuk sihir. Okey, sedangkan sihir ni khusus. Okey, semua sihir ni adalah syirik, kan? Tapi tidak semua syirik adalah sihir.
Okey, tapi dia sebagai ni pun satu benda yang besar. Okey, bukan benda yang main-main, memang satu praktis yang orang buat. Okey, dan orang percaya. Maka diceritakanlah dalam satu bab. Okey, syirik-syirik lah. Okey, dalam sihir ni antara sebabnya kenapa diharamkan, maka kita fahamlah antara sebabnya adalah syirik lah tadi. Okey, dan ulama-ulama sepakat mengatakan orang yang melakukan sihir ni termasuk orang-orang yang kafir. Okey. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Okey. Tetapi syaitan-syaitan ni mereka adalah golongan yang kafir, mereka mengajarkan manusia sihir. Okey, sihir ni adalah ajaran syaitan, diajar oleh syaitan. Okey. So kalau kita tengok secara umumnya, praktis sihir ni dia akan menggunakan sesuatu yang menghinakan Islam, menghinakan agama ni. Tak tahulah, mungkin masing-masing ada pengalaman masing-masing lah. Tapi setakat pengamatan saya, orang yang mengamalkan sihir, ilmu hitam dan sebagainya, diorang akan cari sesuatu benda yang paling mulia dalam agama untuk dihinakan. Boleh faham tak? Contohlah, okey, antara praktis orang yang nak jadi tukang sihir ni ataupun tok bomo ni, antaranya ada kita jumpa dia akan kencing atas Al-Quran. Okey, baru jin syaitan tu akan tolong dia. Okey, sebab apa? Itulah tujuannya. Okey, jin syaitan ni tak kisah nak menolong. Okey, dia willing to help selama mana orang tu sanggup merendahkan agama dia. Okey, saya pernah jumpa kat Jordan, bukan tengok sendirilah, masa tu kes apa yang nama dia, black metal lah, bukan black metal, yang perempuan dia hitam, bukan mata dia orang buat dia punya macam bintang-bintang. Orang Islam ni geng tu lah, apa entah nama dia, saya tak ingat lah nama dia. Bukan black metal, bukan muzik. Yang dia orang percaya dia menyembah syaitan ni. Benda tu menyembah syaitan ni kan. Orang Arab ni. Okey, so dia orang ni jumpa geng-geng ni menghumban Quran ni ke dalam jamban. So gaduh lah, ada Arab yang jumpa, hanya gaduh perang. Dia orang ni takkan bergerak seorang-seorang kan. Dia ada ritual dia tu, dia menyembah syaitan ni lah. So kalau kita tengok TV tu ada, saya pun cerita-cerita Mak Saleh tu, dia duduk dalam rumah malam-malam, gelap-gelap, tutup lampu, dia duduk keliling, benda tu lah dia buat. Bukan? Okey. Ada satu kes masa saya kat Indonesia dulu belajar, masa kat pondok, pencuri. Okey. Dia ni bekas pelajar tapi tak habis. Kemudian dia pergi belajar kat tempat lain. Dia dah habislah belajar kat sana, dah besar lah ni, umur 20 lebih. Tapi sebabkan dia pernah belajar dekat sekolah kami, so dia tahu selok-belok ni. So dia datang mencuri. Dan dia mencuri ni setiap kali solat Jumaat. Kami sekolah 4,000 orang, semua lelaki kan. So bilik-bilik guru yang ada kantin, yang fotostat, yang kedai buku, yang apa semua ni, tak ada orang lah, semua lelaki kan. Semua pergi masjid, memang tak ada orang jaga pun. So dia akan datang mencuri. So beberapa kali lah ustaz ni dia ponteng solat Jumaat, letak spy kan. Yang best tu hari yang dia orang ponteng, pencuri tak datang kan. Hari minggu ni dia ponteng solat Jumaat nak ni, lepas tu tak boleh kan, menyesal lah. Minggu depan pergi solat, minggu depan hilang
So satu kali tu dia manage lah tangkap. Kan, kebetulan dia manage tu tangkap. Rupanya mamat ni ada ilmu kebal. Kan, dia bawa dekat ni, memang dia relax diri. Pukul tak ada apa. Kan, pukul, tumbuk, tendang apa semua, dia relax. Kan, so tak macam mana tak ada seorang ustaz ni potong rambut dia, buka baju, kan, pukul boleh lagi, buka seluar boleh lagi, buka seluar dalam dia, jatuh Quran kecil dalam seluar dalam dia. Kan, tak tahulah Quran tu full ke tak, tapi Quran kecil ni boleh je beli kat mana-mana kan, besar-besar ibu jari ni, masuk dalam. So bila dah buka jatuh macam tu, pukul habis sampai terkencing terberak kat situ. Nak kata ilmu kebal tadi dia guna, dia dapat manfaat selepas dia menghinakan sesuatu yang paling tinggi dalam Islam, akidah dia. Sebab tu dia kata li'anna sahir la budda wa yakfur. Okey, sebab jin syaitan ni dia tak akan bagi tolong secara percuma. Itu yang dia nak. Kan, itu yang dia nak. Okey, sebab tu dalam bab ruqyah ni tak ada satu kaedah ruqyah yang valid. Maksudnya macam ni tak. Bergantung kepada keimanan masing-masing. Diceritakan Imam Ahmad dulu, dia hantar slipper je. Ni saya dah baca cerita daripada Ustaz Imran Ahmad. Beliau yang masa tu pergi kuliah dia lah, dia ajar. Dia kata Imam Ahmad ni hantar slipper je. Kan, dia tengah pengajian macam ni, tiba-tiba ada orang datang, Syekh tolong anak saya histeria, macam tu lah lebih kurang, kena kacau jin. Saya kata tak boleh, aku ada kelas ni. Kan, Imam Ahmad kata tak boleh, saya tolonglah. Okey lah. Dia kata okey, Syekh tolong hantar slipper saya pergi. Slipper sampai je jin tu cabut lari. Ha. Okey. Jin tu cabut lari. Okey. Kemudian bertahun-tahun setelah tu Imam Ahmad meninggal dunia dan dah tak ada lagi. Ada kes lagi histeria. So diorang datang ke family Imam Ahmad minta slipper. Kan, diorang tak nak bagi, lalan minta bagilah. Kan, bawa slipper, jin tu gelak je. Kan, sebab dia tak takut dengan slipper, dia takut dengan keimanan kita. Kan, tu beza. Orang zaman sekarang dia beli, dia kena ruqyah, dia beli air jampi, dia beli air yang dibacakan, dia tak percaya. Fahaman dia tak betul. Tapi dia, sebab tu sekejap 5 minit hilang. Kan? Jadi lagi. 5 minit hilang, jadi lagi. Lepas tu dia kata ustaz ni tak dipakai lah, cari ustaz lain pula. Kan, isunya dia sendiri, dia yang sepatutnya berdoa, dia yang sepatutnya berlindung, dia tak percaya, dia tak buat. Kan, dia ada duit, beli satu tangki air Quran 30 juzuk, tak jadi. Kan, tu realitinya lah masyarakat kita. Okey, panjang lebar ni, lari. Okey, itu contoh. Okey, sekarang ni perbincangan yang seterusnya. Tadi perbincangan pertama, mengapa syirik dan sihir dipisahkan dalam bab ni. Yang kedua, adakah sihir ini hakikat ataupun khayal? Dia reality ataupun sekadar silap mata sahaja? Dia sebenarnya tak ada pun. Siapa boleh bagi pendapat? Ada sihir ni dia betul-betul berlaku ke tak? Contoh kan, sihir yang famous dekat Sarawak. Siapa tahu? Sabah. Bukan Sarawak, Sabah. Itu khayalan. Dia khayalan ke dia betul-betul? Benda tu mungkin pernah betul-betul berlaku, tapi dengan izin Allah. Ya, memanglah semua benda dengan izin Allah. Yang Sarawak tu beza je. Macam mana? Yang Sarawak tu Tak sabar. Dia, saya tak pernah tengok lah.
Tapi famous lah kalau siapa muda-muda baca Mastika tu. Kan dia apa? Kemaluan dekat dahi. Kan orang maksudnya orang dia sendiri tengok ke orang lain tengok, saya tak tahulah. Kan? Hakikat ke khayal? Yang tu khayal. Ada tak sihir yang hakikat, yang betul-betul berlaku? Untuk keluar something dari kaca di seluruh alam. Okay. So Imam An-Nawawi rahimahullah taala dia kata wasahih an-nasih lahu haqiqah wa bihi qata'al jumhur. Yang benarnya adalah sihir ni dia real. Okey. Imam Qurtubi mengatakan zahaba ahlus sunnah. Okey. Mazhab ahli sunnah bahawasanya sihir sabit walahu haqiqah dan dia real. Okey. Khayal dia wujud, dia yang dimasukkan dengan khayal yang saya cakap hakikat atau khayal ni, ada satu mazhab yang mengatakan dia memang khayal je, dia memang tak real, dia memang silap mata sahaja. Okey, tetapi pendapat ahli sunnah yang mengatakan hakikat ni, bila ada kes-kes yang kita sebut macam khayalan tadi, macam silap mata tu, dia berlaku secara real menurut ahli sunnah. Khayal tu real. Boleh faham tak? Dia silap mata. Okey, maksudnya mata kita salah, tapi benda tu kita anggap benda tu real lah. Benda tu berlaku lah. Okey. Yang menafikan ni, yang mengatakan khayal ni, dia bagi dia semua silap mata sehingga yang real pun dia tolak. Okey, dia dua pendapat yang jauh lah. Okey, bahkan mereka dalam buku ni dia sebut mazhab Mu'tazilah. Okey, yang mengatakan sihir ni tak real. Okey, so sihir ni real, tapi sebahagian daripada sihir tu dia banyak-banyak jenis, banyak-banyak benda yang berlaku. Salah satunya yang berbentuk khayal tadilah. Okey, yang mengatakan khayal tu dia ada rujukan dia adalah kisah Nabi Musa dengan Firaun. Okey, bila ahli sihir ni dia campakkan tali tu dilihat seakan-akan ular. Memang dalam Quran sebut yukhayyalu lahu annaha tas'a. Yukhayyalu lahum annaha tas'a. Okay, dikhayalkan, diperlihatkan seakan-akan dia ular. Okey, so bagi diorang memang semua sihir macam ni. Okey, tapi tak, kalau kata Imam Nawawi, Imam Qurtubi kata ahli sunnah mengatakan dia memang real. Yang macam tu lah, kita percaya juga. Okey, tapi ada juga sihir yang real. Saya ada cikgu yang masa mengajar ni di Madinah, dia tak percaya. Dia tak pernah tengok. Dia tahulah sihir-sihir ni, tapi dia kata tak adalah. Semua tu mengarut dah cerita ni. Geng-geng Afrika ni mengamuk lah. Syekh mana boleh kata mengarut? Aku tengok dekat kepala aku sendiri. Benda macam ni. Kat kampung ni macam ni berlaku. Kan? Syekh pun senyum je lah. Dia kata, yelah aku tak pernah tengok, macam mana aku nak percaya? Kan? Bagi orang Arab datang kat Malaysia tengok sihir Malaysia, dia pelik. Kan? Orang Malaysia tengok sihir di Arab mungkin dia orang pelik. Kan? Tapi nak kata kita beriman dengan wujudnya sihir ni. Sebab tu Rasulullah SAW ajar kita zikir bagi petang dan sebagainya untuk lindung diri daripada sihir. Okey. Ya? Illusion tu apa? Maknanya ada yang real, ada yang tak real. Tak, dia real. Real tu banyak jenis. Saya baru baca yang kali tu kan. Tak, dia real. Real dia, kita sebut sihir ni banyak jenis. Okey, macam-macam jenis. Ada kategori A, B, C, D, E. Bagi kita sihir ni real. Okey. Yang tadi tu real, tapi dia dalam kategori dia. Maksudnya dia dalam kategori ular tu silap mata.
Okey. Tapi kita beriman bahawasanya sihir tu memang ada. Memang wujud, bukan sekadar mainan. Okey. So sebab kalau kita tengok ahli silap mata kat Malaysia ni, ramai yang memang dia tak guna sihir. Kan, dia memang buat mata kita tersilap. Kan, selama dia tak guna benda-benda yang tak betul tu, tak sihir lah. Macam dia guna kad, dia suruh air duit masuk dalam baju. Kan, dia laju, dia mainkan tangan dia sampai kita tertipu. Tu silap mata lah. Kan, so ada orang yang dia percaya semua benda macam ni. Boleh faham tak? Dia percaya semua benda ni rekaan je, tak real. Maksudnya kalau kita tengok orang tu buat duit kat sini kan, sini hilang tiba-tiba dia kat sini, dia tahu sebenarnya orang tu baling ke apa kan. So bagi dia semua benda yang kita nampak tak logik ni sebenarnya dia ada explanation. Macam itulah lebih kurang. Okay, so mazhab kita ahli sunnah, kita percaya sihir tu memang real, memang berlaku. Okey, salah satu jenisnya yang macam sihir bukan sihir Nabi Musa. Sihir dalam kisah Nabi Musa tadi. Itu salah satu bentuknya lah. So di Malaysia pun, di dunia ni pun banyak lah yang macam tu. Okey, contohnya yang potong kepala kan, dia masuk dalam kotak, potong. Bila kita kecil-kecil mesti seronok nak tengok kan. Betul ke? Kan, ada yang tipu, ada yang macam dia masuk kotak, diorang cocok pedang tu. Kita tengok belakang memang pedang tu tak kena pun. Itu silap mata lah. Kan, tapi ada yang memang dia potong, kepala pergi sana. Kan, dan itu benda tu wujud di zaman Umar radhiyallahu anhu. Okey. Pada zaman Umar ni berlaku satu kisah, seorang ahli sihir ni dia pegang kepala dia, penggal sendiri. Dia tunjuk kat orang. Dia pasang balik, sambung. Kan? So dia, orang kerumun lah tengok, oh hebat, canggih. Macam mana dia buat kan? Dia pun kutip lah duit ke apa, kita tak tahulah. So Umar dengar berita ni, dia pergi, dia pegal. Dia cakap kalau orang ni betul, dia sambung kepala dia. Memang tak bersambung lah kepala. Kan, itu sebab tu dalam ni disebutkan hadis sahir ni membunuh lah. Umar itu dia bukan bunuh suka-suka, dia adalah amir pada masa tu kan. Okey. Dan kisah Nabi Musa tadi kan, Nabi Musa diberi mukjizat, tongkatnya menjadi ular betul kan. Jadi dia gunakan sihir supaya nampak macam sihir, macam ular. Mungkin dia ular lah yang kita nampak yang waktu masa itu, tapi Allah lawan sihir itu dengan menjadikan tongkat ular dia yang menelan. Betul. Apa bukti dia? Ular Nabi Musa ni makan ular. Kan, kalau tak real, macam mana dia makan? Tali. Dan dia menyebabkan ahli sihir itu sulit beriman. Itu bukan sihir. Betul. Kita tak real. Betul. Dia tahu mustahil orang boleh buat. Okey. Tapi kalau kita sebut dalam perbahasan ni juga, dalam perbahasan sihir ni hakikat atau khayal ni, saya baca memang ada ulama yang mengatakan itu mungkin memang tahap sihir pada ketika itu. Sebab sihir pada zaman sekarang memang orang dah boleh buat. Bahkan Dajjal akhir zaman nanti dia datang dengan sihir. Betul. Okey, dia datang dengan sihir, dan di sihir yang dia buat memang real. Kamu nak apa? Nak rumah, ni rumah real. Kamu nak makan, nak apa? Nak kambing. Nah, ni kambing real. Okey, sihir bukan real macam kambing betul, tak ada sihir lah. Kan? Maksudnya pada masa tu memang orang tak sampai lagi tahap tu. Sampai tukang sihir tu sendiri bila dia orang tengok ular tu, dia terus beriman. Okey, sebab tu kalau zaman sekarang Allah bagi mukjizat ni, wallahu alam lah, tak tentu lagi. Sebab memang
lain. Kan zaman tu makin teruk. Zaman sekarang orang punya sihir pun teknologi lagi canggih. Kan toyol pun mungkin Google dulu rumah mana rumah mana kaya tu, tokek mana besar dan sebagainya. Okey. Perbincangan seterusnya adalah tentang haddus sahir. Had sahir ni lah. Apakah hukum dia? Hukum hududnya. Okey. Majoriti ulama termasuk Abu Hanifah, Ahmad bin Malik kata hukumnya adalah bunuh, al-qatl. Maka hukum ahli sihir ni bunuh, tetapi Imam Syafi'i mengatakan hukumnya bunuh sekiranya sampai ke tahap kufur. Maksudnya dia bezakan sihir dan kufur tadi. Kalau sihir tu biasa-biasa tak sampai tahap kufur, maka kita tak bunuh dia. Lebih kurang macam tu lah. Bunuh juga, tapi dengan syarat sihir dia sampai tahap kufur. Okay, sedangkan majoriti ulama Abu Hanifah, Ahmad, Malik berpendapat bahawasanya orang yang menjadi tukang sihir atau mengamalkan sihir ini boleh dibunuh. Okay, had dia adalah al-qatl. Okay, siapa yang bunuh mereka? Bukan kita, bukan orang awam. Yang berhak membunuh dalam bab hudud ni adalah pemerintah. Okay, kita tak boleh tengok suka-suka hati je kita nak bunuh, tak. Nanti kita pula yang didakwa. Okay. Seterusnya ada soalan? Yang terakhir sekali, perbincangan terakhir berkenaan dengan macam mana kita mengubati sihir. Okey, sihir ni bila untuk mengubatinya dalam bab ni ada dua. Pertama macam mana nak mengelak, yang kedua nak mengubatilah. Kan, nak berlindung diri daripada sihir, dan bila dah kena ataupun dah kena macam mana nak ubat. Okey, yang pertama sekali dalam bab mengelak ni dua yang famous, antaranya pertama zikir pagi petang lah. Okey, zikir pagi petang memang Rasulullah wariskan kepada kita untuk kita amalkan kerana dia betul-betul menjaga. Okey, dia betul-betul menjaga. Ya, ada sebuah kisah ni, seorang ulama, dia ni lumpuh. Kan, tapi dia lumpuh bukan daripada lahir. Kan, maksudnya ialah dia sakit ataupun dia kena accident atau apa, kemudian dia lumpuh. Tapi murid-murid masih datang belajar lagi lah. Kan, so antara benda yang dia ajar adalah dia kata jangan tinggalkan zikir pagi petang. Kan, jangan tinggalkan doa-doa yang diajarkan Nabi, ayat kursi, 3 kul, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dan macam-macam doa yang lain lah. Okey, kalau kamu tinggalkan, kamu akan kena, Allah tak akan lindung. Kalau kamu baca, memang Allah akan lindung 100%. Okey, so anak murid ni dalam hati dia macam, boleh faham tak? Dia tengok cikgu ni lumpuh sebab accident kan, kata kan. So bila cikgu ni, syekh ni tadi, dia dapat tangkap lah apa pemikiran anak murid dia tu, mungkin muka lain macam ke kan. So dia explain lah. Dia kata sebenarnya dulu saya memang baca pagi petang setiap hari, sampai satu hari saya terlupa baca, dan hari yang saya lupa baca itulah saya kena. Dan sampai sekarang saya tak miss, tak terlepas untuk baca. Dan kalau cari kisah-kisah dalam bab ni banyaklah, boleh carilah, mana-mana orang pun ada pengalaman. Dan tu adalah power of doa lah. Kan, masing-masing ada cerita dia masing-masing kan. Maksudnya macam mana Allah mudahkan sesuatu tu, menunjukkan bahawasanya doa tu real. Kan, betul-betul bukan sekadar kepercayaan, tak. Kan, kalau kita percaya, yakin memang Allah akan bagi. Kan, saya selalu paling ingat masa dalam bab parking lah. Nak parking je ingat Tuhan.
Kan? Nak parking je ingat Tuhan. Baca doa insya-Allah senang je dapat. Kan? Satu hari tu dekat PKN Shah Alam dalam tu kan. Siapa pernah pergi memang tahulah parking dalam tu macam mana. Saya ni besok nak pergi Langkawi trip sekolah. Bukan esok malam ni nak pergi. So fikir nak pakai kasut apa, tak tahu. Kan, nak beli ke, nak pergi pakai slipper buruk ni je ke, tak tahu kan. Kita pening. Okey, tak apalah belilah. Masa tak ada ni. Kan, bekerja-kerja. So masuk dalam tu memang niat cakap kalau ada parking ada lah. Kalau tak ada memang pakai slipper Jepun je lah pergi. Macam tu lah. So masuk tu doa. Kan. Kebetulan saya nak lalu tu ada bonggol kan. Ada bonggol untuk orang jalan slow, ada pejalan kaki tu. Ada orang nak lalu, budak-budak ni, saya bagilah dia lalu. Orang perempuan ni kan. So masa tu tunduk ke bawah ni, bacalah doa. Allah bagilah aku parking. Memang slow ni, beratur panjang kan. Maksudnya kalau ada depan kereta keluar, memang kereta lain dapat. Kan, kita beratur. Maksudnya orang keluar je, orang lain dapat lah. Saya berhenti tu, tengah naik kereta dekat atas bonggol ni, kira sikit je lah. Tadi doa sebelum bonggol, orang lalu. Naik atas bonggol, tiba-tiba ada lelaki ni datang, dia ketuk tingkap. Buka ni, abang nak parking? Tunggu, kereta saya kancil depan tu, nanti saya keluar abang masuk. Itu memang saya macam, apa lagi nak? Kan? 100% Allah bagi masa tu juga. Tak ada, memang doa, ya Allah bagilah aku parking. Betul, memang kita sebutlah doa kita kan. Kan, Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla, apa-apalah. Kan, kemudian kita doa lah nak parking. Kan, memang masa tu juga kira orang tu ketuk. Kan, saya dah risau tau, ingat dia tipu sebab tak nampak kancil dia kecil. Betul ke ada kan? Elok-elok nak sampai dekat kancil dia tu, dia keluar lagi. Ustaz ni sini. Bukan ustaz lah, dia tak kenal pun. Dia angkat tangan lah ni, standby. Maksudnya sebelum kereta lain dah lepas, baru dia keluar, baru saya masuk. Kan, kenapa dia pilih saya tak tahu. Kan, itu Allah lah yang bagi. Kan, kita nak kata, takkan kita nak kata kebetulan, memang Allah lah yang bagi. Dia zikir tu memang kita jadikan amalan lah. Okey. Dia sebenarnya kita macam mana kita bila kita doa ni, dalam bahasa Inggeris kita mean atau tidak, kita maksudkan atau tidak. Betul tak? Contohlah, saya sebagai ayah kan, anak minta duit. Anak tu zikir je, ayah nak duit, kita bagi tak? Kita tak bagi. Tapi bila dia cakap betul-betul, ayah saya perlukan duit ni, dia masukkan betul-betul, baru kita bagi. Kan? Ataupun kita ada baby, kalimat pertama yang dia belajar kan, selepas aba tu, lapar. Contohlah kan, word yang pertama dia belajar, dia lapar, dia sebut lapar. Dia tak masukkan. Adakah setiap kali dia sebut tu kita suap dia? Tak kan? Kita tengok betul bila-bila dia lapar baru kita bagi. Macam itulah juga zikir kita. Kita baca hari-hari, kita tak maksudkan apa yang kita baca, dia jadi rutin je lah. Dia jadi rutin. Kan? Dia jadi ya, betul. Okey, pahala dapat. Okey, tapi kalau kita nak lagi, kita kena masukkan lah. Kan, dia ada beza lah kat situ. Okey, kita tak mengatakan amalan tu betul lah. Kita zikir subhanallah, memang Allah bagi. Kan, tapi kalau kita sebut subhanallah tu sambil kita kan, contohnya astaghfirullah, sambil kita betul-betul ingat dosa kita, dia tak sama dengan kita sekadar astaghfirullah kosong. Pahala memang dapat. Kan, kita tak boleh tak naklah kata kamu zikir sia-sia, tak. Kan, macam itulah juga zikir pagi petang ni. Doa-doa yang kita baca, kita kena masukkan lah. Kan,
Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Kan, daripada sedih, daripada gundah, minal ajzi wal kasal, lemah dan malas misalkan. Benda tu real. Memang kita kalau duduk kat rumah memang malas. Kan? Kena students. Kan, assignment, apa namanya, exam, semua dah nampak dah. Jadual exam dah kira countdown dah. 50 hari lagi exam, 30 hari lagi exam. Tapi duduk baring lagi, malas. Kan, dia baca juga zikir pagi petang, dia kena minta, dia masukkan, ya Allah tolonglah lawankan, hilangkan kemalasan aku ni. Kan, kalau dia tak niat, maksudnya bukanlah niat, dia tak masukkan apa yang dia baca, kan, dia dapat pahala insya-Allah. Kan, cuma mungkin jawapan Allah bagi tak sepadu yang kalau dia masukkanlah. Okey. So tadi kita sebut untuk mengelak sihir ni zikir pagi petang atau amalan-amalan yang lain, tidur, sebelum tidur doa, amalan harian lah, zikir harian. Yang kedua yang warid daripada hadis Nabi, bahawa barang siapa yang mengamalkan 7 biji tamar ajwah, okey, setiap pagi, maka dia akan terselamat daripada gangguan sihir. Okey. Itu bagi yang berkemampuan lah, yang ada boleh amalkan. Okay, itu hadis yang sahih. Okay, mungkin ialah kita mungkin susah nak cari dan dia pun mahal. Okay, macam mana? Wallahu alam. Okay, sekadar yang dalam hadis ni disebutlah ajwah tu. Kan, orang Malaysia tak kenal ajwah. Dia kenal sebagai kurma Nabi. Jual ajwah tak laku, jual kurma Nabi laku. Kan? Okay. Tetapi bila dah berlaku, jawapannya adalah ruqyah syariah lah bila dah berlaku. Okey, ada pendapat yang mengatakan istikhraj. Istikhraj ni maksudnya mengeluarkan sumber sihir tu tadi. Maksudnya carilah, kalau misalkan dia ditanam ke, kan, kalau macam susuk tu kira sihir lah, kan. Susuk tu memang nak buang dia memang kena keluarkan lah. Kan, maksudnya mungkin masa dia muda dia tak faham, kan, dia pun ambil lah, nak awet muda, letaklah emas ke apa dalam kulit ni dan dia hilang. Okey, tapi bila dah besar, dah tua, kan, kenal sunnah, belajar akidah, tahu benda ni salah, kan, dia nak buang sihir tersebut, nak buang susuk tu. Okey, bukan sekadar tak percaya, memang dia kena buang lah, kan, keluarkan. Okey, kemudian baca ruqyah syariah. Ruqyah ni macam saya cerita tadi lah, ada ayat-ayat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya sendiri bukan pakar ruqyah lah, tak pernah lagi buat. Okey, tak pernah lagi jumpa tu, pernah 2-3 kali, tapi setiap kali jumpa ada orang yang lagi hebat lah, kan, so kita pun tengok je lah, tak pernah lagi. Okey. Ada benda-benda yang diceritakan mempunyai khasiat. Okey, contohnya waraqatus sidir, daun pokok sidir. Okey, tak tahu kalau di Malaysia orang guna daun bidara, kan. Okey, ada orang dia guna limau. Okey, wallahu alam, sebenarnya kita tak tahu, sebab saya pun bukan mengamalkan tak ada buka khidmat ruqyah ke apa, so saya memang tak ada pengalaman lah. Cuma saya pernah bertanya lah kepada ustaz-ustaz ni, dia kata kita tak tahu, mungkin ada benda yang memang kaum bangsa jin ni tak suka. Macam kita tak suka, contohnya rumah jerebu, kan, asap ke, kita tak suka benda bau busuk ke. So mungkin jin ni pun ada benda-benda yang dia tak suka. Okey, mungkin melalui percubaan dia orang jumpa rumah yang contohnya ada daun-daun ni misalkan, kan. So melalui sebab yang macam tu diorang guna. Tapi kita kena faham bahawasanya bukan benda tu yang mengubati. Okey, itu sekadar alat tambahan saja, bantuan. Okey, mungkin berguna, mungkin tak berguna. Sebab contohnya kalau kita kata senjata umat Islam ayat kursi,
Rajin tak jumpa orang yang kena rasuk ni dia ulang balik ayat kursi tu. Kan? Orang dia kena rasuk ni kawan-kawan dah pegang dah. Kita baca ayat kursi dia ulang balik. Kan? Kita kata macam mana nak ni? Dia sendiri boleh baca. Kan? So maksudnya yang menyelesaikan masalah tu adalah Allah SWT. Okay, yang kita guna ni semua alat-alat. Okay, sama ada dia berguna, dia berhasil tak berhasil, kuasa tu bukan pada benda tersebut. Okay, ada orang dia baru Al-Fatihah, jin dah lari. Ada orang khatam Quran, jin tak lari-lari. Kan? So dia tak sama. Dia bergantung kepada bantuan, dan kita kena tahu yang menyelesaikan tu adalah Allah SWT. Okay. Tadi kita cerita Imam Ahmad hantar slipper. Kisah Umar yang famous, ingat tak? Okay. Ada lagi tinggi level daripada tu. Umar ni kalau di jalan lain, syaitan akan cari jalan lain. Nak kira macam mana? Kan? Sebab berlaku kes bertumbuk. Umar bertumbuk dengan jin. Siapa nak baca cerita tu? Riwayat yang sahih. Kan? Kedugung. Kan? Sampai syaitan tu tanya dekat Umar, macam mana aku nak kalahkan kau? Kan? Umar kata, aku nampak kau ni macam budak kecil je. Kan? Aku tengok kau ni macam budak kecil je. Aku tak heran langsung. Kan? So itu maksudnya real. Okay, ubatnya adalah iman. Okay. Ada soalan? Ada tak pengalaman tanda kalau orang tak kena sihir? Wallahualam, sebenarnya saya tak ada pengalaman lah nak tahu. Okay, cuma dia akan berbeza lah. Kalau kita tengok tadi, definisi sihir tadi, dia memberi kesan kepada hati dan tubuh badan. Okay, dia beza. Dia memang ada sihir yang menyebabkan sakit. Contohnya hari ni pergi doktor memang sebut semua penyakit ada. Kan, kata sakit ni ginjal lah, ulu hati lah, apalah. Besok pergi tak ada. Doktor pun pelik, kau makan apa? Memang ada sihir macam tu pun ada. Okay, so sebenarnya nak tahu, saya tak pastilah. Kan, macam mana nak tahu. Okay, cuma kita kena tahu salah satu bab bahawasanya ruqyah syar'iyah ni bukan hanya untuk sakit-sakit yang tak nampak. Semua jenis penyakit boleh diruqyah. Itu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Okay, so point dia dua. Pertama, semua orang layak untuk ruqyah. Dia bukan satu bidang khusus orang-orang tertentu sahaja. Okey, maksudnya sesiapa sahaja boleh mengamalkan ruqyah. Kalau ada orang claim, contohnya, okey, sekarang saya dah ubat, awak balik, nanti datang lagi. Setiap kali ada masalah, jumpa saya. Itu tak betul. Okey, kalau nak cari usaha-usaha yang betul, nasihat dia, okey, sekarang dah okey, lepas ni teruskan amalkan sendiri. Pagi petang baca, buat. Itu beza dia. Kan? Kalau orang tu kata orang lain tak boleh, saya je boleh. Tak betul lah tu. Okey? Sebab ruqyah ni adalah benda yang Rasulullah SAW ajar kepada semua orang, kepada sahabat Nabi, kepada kita semua. Okey, jadi tak ada level khusus, derajat khusus ustaz ni. Dia lebih dari sudut pengalaman sahaja. Okey? Kita sendiri boleh buat, tak ada masalah. Okey? Yang kedua, ruqyah ni dia boleh untuk semua penyakit. Sama ada penyakit tu memang medis, kan? Maksudnya kita sebut dibuktikan secara saintifik. Sakit perut ke sakit mata, semua boleh ruqyah. Okey, bacakan Al-Quran. Okey, sebab Al-Quran itu sendiri adalah syifa. Okey, antara yang famous di Saudi adalah ruqyah bil Quran. Mengubati pesakit dengan Quran. Bacalah Al-Quran tu. Anak demam, bacakan Al-Quran. Okey, dia adalah salah satu bentuk pengubatan Islam yang Rasulullah ajar. Okey, ada kisah famous
Saya pernah cerita itu Syekh saya sendiri, tak ingat anak buah dia ke, lahir dalam keadaan tak bukan tak cukup bulan, dia tak cukup sifat. Okey, maksudnya dia Down syndrome kalau tak silap. Okey, memang cacat lah. Okey, pergi dekat hospital memang tak ada ubat lah. Kan, dah memang kalau orang kata rezeki dia lahir macam tu. Okey, apa Syekh ni buat adalah dia mengajikan Al-Quran. Khatam kulit ke kulit, ulang lagi. Sampai budak tu boleh bercakap, boleh berjalan macam orang lain. Okey, nak kata powernya Al-Quran tadi. Okey, Allah yang menyembuhkan, tapi cara pengubatan tu telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita nak tak nak je. Okey, sampai Syekh tu tinggalkanlah, maksudnya bagilah dekat family dia tu, nak teruskanlah baca. Bukan dia seorang lah baca. Kan, dia nak tunjuk, dia kata saya dah buktikan benda ni betul. Kan, maksudnya benda ni bukan main-main. Kan, pening kepala ke, sakit mata ke apa, semua boleh diruqyah dengan. Okey, orang kita ni dulu hospital tak dapat buktikan, baru cari ustaz-ustaz untuk ruqyah. Itu salah. Kan, sambil nak pergi ke hospital kita dah boleh ruqyah dah. Kan, mudah-mudahan dah sampai hospital, doktor cek dah tak ada apa dah. Okey, Quran tu sendiri apa-apa surah pun kita baca insya-Allah. Okey. Ya. Saya pengalaman seperti soalan apa itu biasa. Jadi dekat satu timur dia lah. Saya tahu dia. So memang kita nak amalkan tentang. So tapi bila tengok ayat Al-Quran tu, kita nak amal tu. So tengok tak ada benda-benda tau. Maka kata menarik kepala, tapi dalam Al-Quran tu ayat lain. Kau tahu tak? Dia tahu. Ini memang kita nak sebut lah. Dia sebenarnya ayat Quran ni tidak diturunkan untuk apa-apa penyakit pun. Dia tidak ada diturunkan khusus khasiat baca ni untuk ni, baca ni untuk ni, tak ada. Okey, kebanyakan yang guna, kalau kita tengok petua orang Melayu-Melayu ni, kalau sakit mata baca ni, tak nak rabun baca ni, nak beri kekuatan baca ni. Kan, sampai ada lagi nak menantu handsome baca ni, nak apa namanya, anak yang soleh macam ni, dia tak ada. Kebanyakannya tak sahih. Kan, majoriti kata 99% memang tak sahih. Tak perlu. Maksudnya Quran ni memang semuanya sekali daripada kulit ke kulit adalah syifa. Okey. Macam mana? Saya nak kata tak betul, kena tengok dulu sebenarnya. Kan, cuma kita kena dalam keyakinan kita, walaupun ayat tu kadang-kadang ada relate. Kan, contohnya lah pasal nak dapat anak soleh, ayat tu ada perkataan walad. Kan, tapi tak ada kena-mengena pun sebenarnya. Tapi sebagai kita tengok, oh ni anak, kita pun kata ada, sebenarnya tak macam tu. Kan, jadi sebenarnya kita baca, kita amalkan Quran tu je sebenarnya. Kan, baca. Okey, tapi dalam ruqyah memang ada disebutkan lah beberapa ayat apa namanya yang cerita, contohnya kalau sihir ni dia orang baca kisah-kisah sihir Firaun tadi tu. Kan, memang ada lah, tapi kita sebut tadi itu semua daripada istiqra', daripada apa yang istiqra' tu, observation pengamal-pengamal ni, pemerhatian pengamal-pengamal ni. Okey, tapi iman kita kena kata Quran ni semua sekali syifa. Okey, ada yang khusus yang Rasulullah ajar, 3 kul, ayat kursi. Okey, itu yang Rasulullah ajar. Itu lain, tu dengan dalil. Okey, secara umumnya Al-Quran ni kita terima sebagai syifa. Okey, contohnya Al-Baqarah, khasiat dia rumah yang dibacakan Al-Baqarah tidak akan, okey. So anak murid saya dulu rumah kena kacau. Dia sendiri. Okey, kesnya
biasalah nenek, batuk nenek pernah pergi jumpa bomoh lah, dapat tangkal dan sebagainya. Akhirnya cucu jadi mangsa. Mula-mula adik dia kena diubati oleh seorang ustaz, hilang, settle. Mula adik dia boleh nampak menjerit-jerit kat sekolah. Kemudian kakak dia pula kena. Kakak dia kena, kakak tu dah matang, kira sekolah menengah lah, so boleh ajar. Okay, saya tak pernah baca dia ruqyah apa-apa. Saya suruh dia baca sendiri. Pagi petang kita ajar dia. Okay, so dia sendiri settle. Tak perlu jumpa ustaz mana-mana, dia sendiri settle. Okay, yang best tu kat rumah dia tu, dia pasang, rumah 2 tingkat, dia pasangkan Al-Baqarah ni. Satu dengan radio, kaset, satu lagi dengan CD, saya tak pastilah, satu lagi dengan laptop. Dia pasang bawah, dia naik atas, pasang atas, bawah tutup. Dia cerita sendiri kat saya. Okay, dia dah pasang atas, dia turun bawah, nak pasang balik yang bawah, atas tutup. Kan? Apa jin tu nak sebenarnya? Ya. Kita baca sendiri, settle. Okay? Tak boleh tak kita kata yang ni lah, kita kata ayat Quran, turun Quran kan, sebenarnya kita tak boleh lah, kita nak doa kepada Allah dengan nama soleh. Itu betul, kita jadikan bacaan Quran itu sebagai tawasul dan kemudian kita doa, itu pun betul. Tapi Quran itu sendiri ada khasiat pun betul. Dua-dua betul. So dia 2 in 1. Okay, kita dah baca Quran tu, Quran tu sendiri memberi faedah kepada pesakit. Kemudian kita berdoa lah lepas tu, kan, menggunakan tawasul tadi dengan amal soleh kita yang baca Quran tadi. Kan, sepatutnya insya-Allah dua-dua tak ada masalah. Wallahu alam. Okay, itu saja insya-Allah pada minggu ni. Kita teruskan, kita kelas minggu depan ke satu lagi? Sepatutnya minggu, kalau ikut jadual dia betul, minggu depan kan. Minggu depan ni lah. Sebab yang minggu lepas ni kita apa-apa nanti confirmkan balik lah. Ustaz ni patut minggu lepas. Minggu lepas. Minggu ni, minggu depan lagi lah. Okay, insyaAllah. Jazakumullah khairan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.